السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Ta'ala dengan rahmat dia, ihsan dia, sehingga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita hingga dapat kita mengimarah balik di masa yang baru ni. Kalau kita kira tertutup dengan sebab wabak Covid, jadi bila buka balik masjid ni, maka kita bimbang takut masih ada hati-hati yang tak terbuka nak mari ke masjid. Jangan macam tu. Masa PKP baru ni gak macam-macam. Ada setengah tu duduk ngepek kotak email bak pola kartu gitu gini. Kono-kononnya nak marah dia tu nak mari ke masjid tak boleh. Tapi dia tu masa buka baru ni tak mari-mari pun. Tak mari-mari pun. Jangan jadi akhlak lagu ni. Ya, akhlak orang yang ada sifat-sifat munafik. Jangan. Jadi dengan Tuhan buka balik, kita kena sujud syukur pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Di sini dah nampak bila kita lihat kepada hakikat. Sebelum ni kita berasa kita nak pergi ke masjid, nak pergi ke tak segi ke, nak dengar ke tak dengar ke, nak masuk ke tak masuk, atas kita. Kita berasa sepatah kita. Gigi tak segi, kita tak segi. Bukan atas kita. Dengan Allah Ta'ala tutup sementara baru ni, itu nampak bahawasanya Tuhan boleh tutup rumah dia pada siapa-siapa dia nak tutup tak siwi mari. Orang hak rajin mari kau tak kadar Tuhan kata tak siwi izin kita masuk. Tuhan mendatangkan sebab macam-macam. Baru nampak benda tu kunci dia duduk pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita bila boleh buka balik, boleh masuk balik, kita syukur pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Dan kita lipat ganda ke ibadah kita, pengimarahan kita dengan masjid ni, supaya bala menjadi baru ni tu bukan kata bala di ta'zib, bala azab, tapi biar ia berupa jadi bala di takrib, untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bala ni dia ada 3. Bala li takrib, Tuhan untuk dekat seseorang hamba kepada dia, itu dia panggil bala li takrib. Yang kedua, bala li tajrib,
bala tu hata nak duga, nak uji cuba atas hamba dia. Dengan bala tu luluh kada, sabar setara mana, tawakal setara mana, yakin setara mana, Tuhan nak uji. Itu dia panggil bala litajrib. Dan bala litajrib ni pun hakikat dia naik kepada bala ditakrib, untuk dekat dengan Allah Ta'ala juga. Kalau yang ketiga dia panggil bala lita'adzib, bala terhata untuk nak azab satu-satu kaum. Lazimnya terhata kepada golongan-golongan kafir yang eka, dan kepada orang-orang mukmin yang fasik, yang asi. Itu dia. Itu bala lita'adzib, untuk mengazab. Itu dia. Jadi apa bala sekalipun kita orang mukmin, kita jangan masuk dalam bala tu. Bala nombor 3, bala lita'adzib tu. Kurang-kurang kita kena masuk bala untuk mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lagu mana kita nak suruh supaya bala tu mendekatkan kita kepada Allah? Seorang sahabat Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, bukan Syekh Junaid Al-Baghdadi, tokoh ilmu tasawuf. Seorang laki-laki mendatangi dia, tanya, "Ya Syekh, setiap bala yang kena atas kita ni, kita nak tahu mana bala tu bala untuk dekat dengan Allah ke, nak mengangkat darjat ke, nak perapu dosa ke, ataupun bala tu murka Allah ke? Kita nak kena mana, Syekh?" Orang pernah tanya Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Lalu Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu sebut, dia kata, bila kenanya bala Allah ke atas kamu, bala tak kira lah kehilangan harta benda ko, kesakitan tubuh badan dengan penyakit ko, walaupun tersepak, tunggu terpijak duri, teratuk kepala, walaupun kecil sekalipun, bila mana engkau sabar dengan bala tu, musabar ketika bala tu, maka ketika tu bala tu menjadi penghapus atas dosa-dosa kamu. Kena sabar. Dosa tu, bala tu bersifat pengkiparat, menghapus dosa-dosa kita. Tetapi kalau engkau redha dengan bala tu, sabar lain, redha lain. Sabar ni hati kita tak suka dengan benda tu, tapi kerana kita ni adalah tujuan dia, lalu kita sabar dalam keadaan nafsu kita masih benci dengan benda tu. Itu sabar. Kalau engkau sabar dengan bala tu, maka bala tu menjadi penghapus atas dosa-dosa kamu. Tetapi sekiranya engkau redha dengan bala tu, redha ni ia lebih tinggi daripada sabar. Redha ni lagu mana? Maknanya dia menerima bala tu dengan hati gembira dan syukur seperti mana dia terima nikmat. Itu redha dengan bala. Dia suka dengan bala. Tidak akan nampak, tidak akan sapa kepada martabat redha dengan bala, melainkan orang yang telah sapa kepada wahdatul af'al, mengesahkan Allah pada perbuatan. Tak nampak, tak terbit sesuatu pekerjaan daripada diri dia, daripada keliling kelala dia, melainkan terbit daripada Allah. Situ baru terbit sifat manih dengan bala, redha dengan bala. Jika engkau redha dengan bala, pada ketika tu bala tersebut menjadi pengangkat darjat kamu di sisi Allah. Baru bala tu bersifat mengangkat darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla.
Inilah kau panggil bala litakrib, bala litakrib ni. Kita nak jadi bala litakrib kena duduk situ. Tetapi kata Syajuni, tetapi jikalau engkau marah dengan bala tu, marah ni maknanya nyetok, keluh kesah, ngingung, tak puas hati, tak redha. Jikalau engkau marah dengan bala itu, maka bala itu menjadi azab, berupa azab Allah ke atas kamu. Itu dia. Bila engkau marah dengan bala itu, maka bala itu adalah merupakan azab Allah ke atas kamu. Sebab itulah sidang jemaah, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia yang dikasihi Allah, tak kena kita orang mukmin, kita dilatih bila kita berdepan dengan bala rupa pahit, tapi jangan hilang manis duduk dalam dia. Kerana bala ni asal dia marinya so, asal dia mari so. Tetapi kalau kita pandai sambut dia, maka dia setakat satu ya. Bahkan dia bertukar menjadi pahala besar kepada kita, hadiah. Tapi kalau kita tak pandai tangani, bala tadi pecah jadi dua. Bala tadi akan berpecah jadi dua. Apa nama? Satunya diri bala tu, so bala situ. Tapi kerana kita tak faham, tak belajar tasawuf, tak didik hati kita, tak pandai tangani, lalu kita marah, kita tak sabar, kita tak redha dengan bala tu, maka bala tak hak so tadi pecah jadi dua. Sonya diri benda tu bala, diri bala tu bala. Bala yang kedua, hilang pahala di sebalik bala. Hilang pahala di sebalik bala. Maka hilang pahala di sebalik bala inilah bala kedua. Bala ni lebih besar daripada bala tu sendiri. Sebab itulah kita baik kita tangani dalam rupa-rupa bala apa sekalipun, maka kita kena usaha jadi bala tu bala yang menambah dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bala ditakrib, bukan bala dita'dib. Jadi alhamdulillah dengan pintu masjid dah buka kembali, maka kita marilah lipat gandakan pengimarah kita dengan masjid, ibadat kita dengan Allah. Kalau salah Tuhan yang kata penyakit orang tutup ni semua ni topeng-topeng yang berlakunya, hakikatnya Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Tuhan tu tutup masjid kat Allah, bahasa bina. Pasal hubungan kita dengan masjid ni bukan sekadar untuk kita nak semaya jemaah saja dak. Jangan nampak situ. Lebih lagi, aliran rahmat Allah Ta'ala turun daripada langit, turun atas Kaabah dulu, berdebung atas Kaabah. Aliran rahmat daripada langit turun atas Kaabah dulu. Lepas Kaabah, barulah dia mengalir ke atas seluruh masjid-masjid di atas muka bumi Allah. Tung, 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 tung. Bila siapa di masjid, daripada masjid ni lah terus siapa masuk dalam rumah, di sekolah, di pejabat, di kedai, di madrasah dan di tempat-tempat lain atas muka dunia. Rahmat-rahmat ni berkah, rahmat-rahmat tu selamat, rahmat-rahmat tu afiat, rahmat-rahmat tu berbagai-bagai. Itulah aliran rahmat Allah Ta'ala ke atas muka bumi. Cuba bayar kalau Allah Ta'ala terus tutup masjid. Secara tak langsung Tuhan telah tutup aliran rahmat tu. Pas tak takut buat apa. Tu dia. Pas tak takut buat apa. Sebab tu bila Tuhan buka balik ni, marilah weh, pakak marilah. Pakak mari peramal di masjid ni.
masjid-masjid itu sendiri bersifat perisai. Sebagaimana kata ulama, husunul mu'minin thalathatun. Perisai kota bagi orang mukmin itu 3. Pertama, al-masajid, masjid-masjid. Perisai ni kota lah. Kalau orang perang agak duduk dalam kota ni agak selamat lah, tempat berkubu daripada musuh-musuh dan benda bahaya dan mudarat. Itu maksud husun, kota. Yang kedua, zikrullah. Kota yang kedua, zikrullah. Yang ketiga, wa tilawatul Quran, baca Quran. Kota yang ketiga. Maka mana-mana orang mukmin yang masuk dalam salah satu daripada perisai yang 3, maka sejahtera ia daripada musuh bahaya kita. Itulah syaitan laknatullah. Ayat kata masjid-masjid ni salah satu daripada kota Allah yang Tuhan hantar kita ke dunia. Itu dia. Cuba bayar kalau misalnya Tuhan tu tutup masjid, hilang satu kota daripada kota utama kita. Tak takut bapa. Tak takut bapa. Dan masjid-masjid ni juga dia berperannya sebagai hati kampung. Di kulli syai'in qalbun, tiap-tiap sesuatu itu ada hati. Hari ada hati dia. Hati dia hari Jumaat. Bulan, hati dia bulan Ramadan. Quran ada hati dia. Hati dia Yasin. Kita ada hati jantung. Dan hati-hati, kedudukan hati atas anggota lain ini sebab Nabi kita katalah, bila baik hati, baiklah seluruh anggota. Bila buruknya hati, buruklah seluruh anggota. Masyarakat dah kampung, hati dia mana? Masjid. Masjidlah hati kota, hati kampung. Hati kampung duduk situ, hati masyarakat duduk di situ, masjid. Sebab itulah bila kalau masjid tu kering, sudah agama atau masyarakat semua kering. Bila masjid tu tak hidup, sudah agama dalam masyarakat semua lebuh. Tapi kalau masjid tu imarah dia kuat, semaya jemaah dia kuat, ibadat dia kuat, berbagai-bagai aktiviti dia kuat, maka kuatlah iman dan agama dalam hati masyarakat. Sebab itulah kita nak pelenik sebuah jasad, kita pelenik di hati tu. Nak molek jasad kena molek di hati. Nak molek masyarakat kita kena molek di masjid tu. Kena molek di masjid tu. Sebab itulah kita disuruh berapat saf. Apa tujuan? Untuk merapatkan hati-hati dalam masyarakat kampung tu. Kita dilarang belak-belak sah. Kerana apa? Dengan belak-belak sah akan menjadikan belak-belaklah hati-hati di antara masyarakat dalam kampung. Masjid-masjid ni hati bagi kampung. Maka kita nak baki masyarakat, kita nak baki dengan masjid. Sebab tu penting sangat kena kerah. Anak mungkin yang nak jemaah mari di masjid, bila dia mari di masjid, senang kita nak lakon, nak royak, nak didik, nak asuh dan nasihat, senang. Kalau kita tidak menjadikan masjid hati masyarakat, maka selagi itulah kampung akan bermasalah, masyarakat akan bermasalah, yakinlah. Jadi kita bersyukur sangat pada Allah Ta'ala lah. Masjid dah boleh beroperasi seperti biasa, walaupun terikat dengan beberapa disiplin yang kita kena jaga, tapi tak apa, kita syukur banyak-banyak. Dan kita kena lipat gandakanlah. Jangan siapa tu yang selok kali kedua. Tak kan ni? Takut juga. InsyaAllah Allah selok baru ni telah habis amarah mata. Baru ni kita tak mengepek. Labak lagi lah, PKP bila lah, nak buka, nak tu, nak ni. Dia mengepek suruh buka cepat. Sedih ke? Dia kalau buka cepat pun bukan nak mari ke masjid pun. Nak cari dah kopi. Nak cari dah kopi.
Jangan kita buat macam ni dah. Akhlak ni akhlak yang sangat tak bagus. Jadi kita buktilah kepada Allah Ta'ala, yang kita ada minta doa dengan Allah Ta'ala supaya keadaan kembali normal balik, boleh balik untuk kita main ke masjid, nak semaya, nak jemaah, nak dengar, nak mengajar, nak mengaji. Ning nombor satu. Mari bukti sungguh-sungguh. Mari bukti sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Syukur sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Terus memberi peluang kepada kita, kerana dengar rintihan-rintihan daripada hamba-hamba dia, ahli dan pencinta-pencinta masjid. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang mencintai masjid. Amin ya rabbal alamin. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala alaih. Muka surat 8. Kita ambil di hikam yang seterusnya. Al-a'malu suratun qa'imatun arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Di situ. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, al-a'malu suratun qa'imatun arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Bermula segala amal itu ialah segala rupa yang berdiri. Al-a'malu mubtada, suratun khabar dia, qa'imatun sifat bagi suratun. Rupa-rupa yang berdiri, dia tak ada titik tu, qa'imatun tu bubuhlah. Al-a'malu bermula segala al-a'mal, jamak daripada amalun, yakni semaya, puasa, zakat, haji, tutup aurat, meneko, berzikir, baca Quran, iktikaf, mengajar, mengaji, bagai-bagai lagi al-a'mal. Maka murad dikehendak dengan amal di sini al-a'malul ibadah. Amal-amal ibadah lah. Maka rupa-rupa segala amalan-amalan ni, amal-amal ibadah tadi tu, suratun qa'imatun, itu adalah rupa-rupa yang berdiri. Satu rupa amal ibadah ni. Semaya bel satu rupa, baca Quran satu rupa, zikir itu adalah rupa-rupa. Pada zahirnya nampak perbuatan, tapi sebenarnya suratun qa'imatun, dia satu rupa dah, satu rupa yang berdiri dah dengan amalan tu, seolah-olahnya satu jasad manusia dengan dia. Arwahuha, dan segala ruhnya, kerana tiap-tiap rupa, tiap-tiap jasad berhajat kepada ruh. Jasad yang tidak ada ruh mati, jasad yang tidak ada ruh bangkai, jasad yang tidak ada ruh kaku. Kaku. Maknanya segala amalan-amalan kita itu adalah bersifat rupa-rupa yang berdiri, tak dapat tidak berhajat kepada ruh dia. Amalan tadi berfungsi. Jasad kita lah rupa, tetapi kalau tidak ada ruh, mata tak berfungsi, telinga tak jadi, tangan kaku, semua tak bergerak, mulut tak berkata-kata, hati tak berperasa, fikiran tidak akan berfikir. Apa? Ruh tu tak ada. Maka begitu juga amal ibadah kita, semaya, bel, puasa, zakat, haji. Jangan kita buat rupa saja yang berdiri, ruh dia tak ada. Kalau rupa saja yang berdiri, ruh dia tak ada, maka aura amalan itu tidak ada. Amalan itu tidak hidup. Amalan itu tak pergi ke mana? Amalan itu tak melampaui daripada diri kita. Sebab itulah kita semaya, kita buat amal ibadah.
roh dia tu mana roh dia? Wujudu sirril ikhlasi fiha. Ruh dianya itu ialah daripada yang zahir, dan segala ruhnya itu diperolehi sir rahsia ikhlas, rahsia keikhlasan di dalamnya itulah merupakan ruh di dalam amal ibadah kita. Sebab tu kan kalau cabutnya ruh dia tidak ada ikhlas, dia tak pergi mana pun, supaya bedil buluh gom bekah tak ada, daun selah pun tak luruh. Apa tu tak ada perlu, ada bunyi je peluru tak ada. Lagu itulah amalan-amalan kita kalau tercabut ikhlas. Amalan-amalan tak ada ikhlas ni sebab kapok bodoh, takil lekong putus dak. Tapi kalau amalan tu ada ikhlas, seperti bedil senyap, bunyi cep, tak bunyi orang rebah dem. Kalau amalan tu ada ikhlas, seperti pisau jilat kecil nipis, tak bersera, serang kabar-kabar terbelah. Amalan ada ikhlas di dalamnya. Kata ulama, orang yang ikhlas dalam amalan dia seperti mana orang berjalan atas pasir. Nampak tak bekah nyata. Bekah tu nyata. Ni semaya bai, puasa, zakat, haji, berzikir, aurat, wirid, hizib yang kita duk buat, kita duk bawa ni, dia ada bekah-bekah dia. Tapi kenapa tak nyata bekah dia? Setengah daripada sebabnya ialah ruh keikhlasan itu tercabut. Cabut itulah menjadikan amalan tadi kaku, tidak hidup, tidak berfungsi. Akhir sekali kita tak dapat rasa aura dia, manfaat dia, faedah dia dan sebagainya. Sebab itulah kita ni kan, jangan kita fikir duk cara nak buat banyak amalan. Nak buat banyak amalan. Yang kita kena fikir ialah nak molek amalan tu sikit tak apa, biar molek. Salah satu daripada molek amalan, ikhlas dalam tu biar comel. Biar comel. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan nak amalan tu biar molek. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mohon berkat Allah Ta'ala di tangan dia lah, yakni di dalam kekuasaan, kudrat dan iradat dia lah segala kerajaan, dan dia atas tiap-tiap sesuatu itu amat kuasa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan, allazi khalaqal mauta wal hayah, dia yang menjadikan mati dan hidup. Tu dalil kata mati tu makhluk. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, mati ni bukan ibarat daripada tercabut roh, dak. Tu sebab sebab Malaysia bukanlah kata sia tu kat ada matahari tu kat jadilah sia dengan sendiri cerah. Dak. Malam ni tergelam matahari kat maka gelap dengan sendiri. Dak. Tergelam matahari, Tuhan mendatang suku rupa gelap. Di sisi hilangnya matahari, terbitnya matahari belum tentu lagi cerah. Tapi cerah tu Allah mendatang suku cerah di sisi zahirnya matahari. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu juga mati, bukan cabut roh tu hasilnya mati, dak. Di sisi cabut roh tu lah Allah Ta'ala menjadikan mati tu. Begitu juga hidup, bukan dengan sebab masuknya roh jadi hidup dengan sendiri, dak. Allah Ta'ala menjadi hidup suku ketika masuk roh tu. Itu maksud allazi khalaqal mauta wal hayah. Sebab itulah barang hidup dan mati ni makhluk Tuhan.
Sebab tu kan esok-esok kan kalau kita buka dalam kitab bahawa dia ada sebut mati ni makhluk Allah tapi dirupakan dengan rupa kibah. Ya tu rupa kibah dia tu makhluk. Dia makhluk. Hidup ni dia ada makhluk tapi dirupakan dengan rupa kuda. Hidup. Sebab itulah akhirat esok-esok sebagaimana disebut dalam hadis sahih, bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, maka duduklah malaikat di antara syurga dan neraka yang melaung. Wahai ahli syurga, kamu dengan syurga kamu kekal dengan nikmat dalam dia. Wahai ahli neraka, maka bersedihlah kamu dengan azab nerakamu, kerana mu akan menanggung azab, tak akan mati pah ke bila-bila. Wahai ahli syurga, gembiralah kamu dengan nikmat syurga kamu, kerana mu tidak akan mati sampai bila-bila. Bapa mati akan dimatilah ia pada hari ini, lalu disembelih. Serah. Rupa mana? Rupa kibah. Rupa kibah. Kata riwayatnya yang menyembelih tu Nabi Yahya. Allah Ta'ala beri tugas menyembelih. Kata setengah riwayat Jibril yang menyembelih. Kata riwayat dak yang menyembelih itu adalah Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam yang menyembelihkan mati itu. Bapa Nabi Allah Yahya, nama lagi dia lagi Yahya. Sesuailah dia pegang sebagai peranan yang menyembelihkan mati, ya, pasal dia Yahya yang sebab itulah kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihi dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, pada ketika Allah Ta'ala perintah Nabi Allah Ibrahim menyembelih Ismail, pada ketika Nabi Allah Ibrahim mengheret mata pisau sembelih Ismail, pada adatnya memang mati dah, pada hukumnya memang mati. Mungkin sembelih tekak ni, tapi kerana tak mati, tapi mati itu pada adatnya telah berlaku, pada hukumnya telah berlaku, tapi Allah salahi, yakni tak mati, tapi mati telah berlaku. Kerana inilah kematian Ismail pada ketika itu diganti dengan rupa seekor kibas. Karena Ismail tak mati, akhir sekali kematian tersebut diganti dengan seekor kibas. Sebab tu mari dengan rupa kibas. Sebab itulah mati-mati ni kibas, rupa kibas ni disembelih di antara syurga dengan neraka esok-esok. Pasal mati itu juga adalah makhluk. Dalilnya ayat tadi, allazi khalaqal mauta. Khalaqa ni fi'il madhi dan khalaqa ni fi'il yang mutaaddi. Dia tak boleh, dia bukan fi'il lazim, mesti ada maf'ulun bih bagi diri dia. Buat gapo? Buat lah, mesti ada benda yang dibuat. Gapo buat? Al mauta maf'ul. Bila makhluk, benda tu makhluk, benda tu maujud. Tengok ulama ahli sunnah wal jamaah, tengok cara ulama sunnah wal jamaah tu faham. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Ta'ala menjadikan mati, hidup dan mati itu liyabluwakum. Tuhan nak cubamu. Ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak tengok mana di kalangan kamu yang paling comel amalan dia. Tengok, Tuhan tak sebut aku nak cuba kamu supaya aku nak tengok mana yang paling banyak amalan kamu. Loh, Tuhan raya aku nak tengok mana yang paling comel. Sebab itulah Tuhan tak minta kita buat banyak comel. Maka kita nak comel, kita nak comel segala amal ibadah kita. Normal sekali setelah kita sempurnakan comel, jangan comel ikhlas tu, roh bagi rupa tu. Ikhlas tu kita kena utamakan, kita kena jaga. Kalau tidak, amalan kita hanya rupa yang berdiri
tanpa roh, dia kaku, tidak hidup, tidak berfungsi apa-apa. Itu dia. Dan maka menyerupakan syekh, yakni syekh Ibnu Athaillah menyerupakan syekh radhiyallahu anhu segala amal itu dengan rupa. Dia menyerupakan ibadat itu seperti rupa-rupa, kerana bahawasanya amal itu daripada yang zahir dan yang batin itu takluk pada badan, dan badan itu takluk pada segala rupa yang berdiri. Itu dia. Kenapa dia membilankan amalan-amalan itu berupa, sedangkan amalan itu bukan rupa, dia PE. Tapi kenapa dia bilankan rupa? Kerana amalan itu PE, badan itu adalah berupa. Maka hubungan daripada rupa lah dia. Rupa, dan badan itu takluk kepada segala rupa yang berdiri. Itu dia. Sebab itulah kita kena jaga rupa amal. Jangan diingat amalan kita ni suku. Amalan kita tu sebahagian daripada rupa kita. Sebab itulah Nabi ajar, Nabi isyarat benda ni kan. Kita doa, kita tilik, kita Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, cerminkanlah rupa aku, dan cerminkanlah akhlak aku seperti mana engkau mencerminkan rupa aku. Itu dah ada, tapi dia rupa kita juga. Jangan diingat perbuatan kita ni perbuatan suku. Dah. Ya Allah, akhlak aku seperti mana kau mencerminkan rupa aku. Kerana rupa zahir tidak sempurna, melainkan dengan sempurnanya rupa batin bagi rupa zahir. Mana rupa zahir? Akhlak dalam rupa zahir itulah merupakan rupa batin yang berdiri atas rupa zahir. Dua rupa pada diri kita. Itu dia. Sebab itulah rupa kita dah. Orang tahu amal ibadah ni, maka tak ada rupa bagi diri dia. Dia hanya ada tubuh. Ibnu Athaillah As-Sakandari gunakan istilah rupa. Isa dah. Mana tak bunyi? Isa dah. Jadi dan sir hayatnya itu wujud sir ruh, maka amal yang tak ada ikhlas itu seperti jasad yang tiada ruh, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka rahsia hayat, iaitu hidupnya sesuatu amal itu, iaitu wujudnya sir ruh, rahsia ruh. Maka amal iaitu ikhlas, maka amal dengan tiada ikhlas seperti jasad yang tiada ruh, mati, bangkai, kaku, mata tak celak, telinga tak dengar, mulut tak berkata-kata, anggota tidak bergerak. Begitu juga amal ibadat kita semaya, puasa, zakat, haji, bila tidak ada ikhlas seperti jasad tidak ada ruh. Sebab itulah kalau kita tengok amalan-amalan kita buat, kenapa tak tubik aura dia, kenapa tak tubik, tak zahir manfaat dia? Setengah daripada sebab cabut ruh daripadanya, ikhlas. Itulah hikam ini Ibnu Athaillah As-Sakandari menekankan kepada kita supaya jaga benda penting dalam amal tu. Apa dia? Ikhlas. Jangan buat main-main, jangan buat mudah-mudah, jangan buat mudah-mudah. Semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita. Akhir kalam aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Allahumma anfa'na bima sami'na wanfa'na bima 'allamtana, ihdina ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.